Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, marilah kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Okey, pada petang ini kita ingin mengupas atau membincangkan topik Islam liberal. Oleh itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amin bin Hashim. Di sebelah kanan saya Muhammad Aziz Syahmi bin Syukri, dan di bawah saya ialah Nur Syazwani Aiman bin Razali. Okey. Dengan ni saya menjemput tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Azrif. Boleh Ustaz Azrif memperkenalkan diri sedikit sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini? Baik. Okey, terima kasih kepada saudara Aiman kan. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Osman Jalani, berumur 26 tahun. Tinggal kat Negeri Sembilan. Sekarang, sebelum ni saya sebagai guru lantikan sekolah lah, dan memegang sijil ijazah sarjana muda dalam pengajian Al-Quran dan Sunnah dekat USIM, dan sekarang bekerja sebagai guru juga, tapi di bawah KPM lah, di bawah sekolah SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan di Bandar Rincing. Okey, itu je ke, ada apa-apa lagi? Okey, untuk first soalan kita pada hari ini, boleh Ustaz berikan maksud dengan Islam liberal tak Ustaz? Okay, insyaAllah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey. Macam yang sebelum ni saudara Aiman dah terangkan kat saya kan, ada kajian tentang Islam liberal kan, korang buat kajian tentang Islam liberal. Alright. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam liberal itu? Sebenarnya kalau kita ikutkan tiada pun definisi berkaitan dengan statement yang Islam liberal. Kalau ikutkan dia sebenarnya perkataan asalnya itu adalah liberal. Kan, liberal itu adalah bebas. Yang mana mereka ini bebas dalam nak membuatkan sesuatu perkara, nak meliputi segala aspek dia lah, politik, ekonomi, kan. Jadi liberal itu yang dimaksudkan dengan Islam. Maksudnya dia gabungkan liberal itu dengan Islam. Jadi itu yang jadinya perkataan Islam liberal. Dia nak bebas daripada apa yang telah ditujukan dalam Islam, apa yang telah diletakkan hukum dalam Islam, mengikut pemikiran mereka sendiri. Itulah yang dimaksudkan Islam liberal. Tapi kalau diikutkan, kita ni dekat Malaysia lah, Malaysia, Indonesia kan, ada perkataan Islam liberal. Tapi kalau dekat luar negara tu, waktu saya mengaji, saya pernah mengaji dekat Indon dari setahun. Memang kat sana yang diorang guna Islam liberal. Tapi kalau diorang kata dekat Eropah ke kat barat, memang tak ada itu Islam liberal. Tetapi liberal itu, budaya liberalism, yang mana mereka ini bebas meletakkan sesuatu konteks situasi itu mengikut pemikiran mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan Islam liberal. Yang dibebas dalam meletakkan suatu hukum dalam agama yang berkaitan dengan. Jadi kalau di Islam liberal itu, dia meletakkan hukum, meletakkan sesuatu apa yang telah ditetapkan secara qat'i dalam Islam, tapi mengikut apa pemikiran mereka. Itulah yang dimaksudkan Islam liberal. Okey, saudara Iman. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, seperti Ustaz katakan, yang Islam liberal ni sebenarnya kat Malaysia saja. So, apakah sejarah yang kemunculan yang membuatkan Islam liberal ni kat Malaysia saja? Sejarah dia. Okay. Kalau ikutkan sejarah
Islam liberal ini memang kalau terkenalnya dulu memang terkenalnya daripada budaya barat lah kan. Tetapi bila sampainya dekat Asia Tenggara ni, especially ni Indonesia, memang bermulanya daripada, kalau korang nanti kalau ada masa nanti korang tengoklah buku Islam Liberal, yang mana buku ni sangat masyhur, ditulis oleh Charlie Kurzman. Dia memang ceritakan tentang Islam liberal. Jadi di Indonesia inilah terkenal ni berkaitan dengan sebab mereka ini dekat Indonesia ni dia ada gerakan yang membawakan Islam liberal tu tadi untuk dia gunakan dekat dalam negara tersebut. Jadi dia nak sampaikan kebebasan tadi tu kepada umat-umat mereka. Jadi kita ni kat Malaysia ni sejarahnya tak ada pun. Kat Malaysia memang tak ada pun Islam liberal ke apa dan sebagainya kan. Sebab kita ini Malaysia ni dia berpegang pada Islam yang benar. Tetapi adanya tu bila mereka ni tadi tu, mereka ni tadi ada segelintir individu yang belajar dekat Indon, yang belajar tentang liberal ni, dia bawa pula benda tu, budaya tu ke dalam Malaysia. Jadi kalau ikutkan sejarah yang tepatnya tu tak adalah, tapi cuma unsur-unsur yang diorang belajar tentang liberal tu tadi dibawakan ke dalam Malaysia. Kalau ikutkan dekat Malaysia ni tak ada pun gerakan kan. Kalau korang tengok kebanyakannya individu yang Islam liberal ni more kepada dia sendiri. Dia keluarkan kenyataan, dia keluarkan keratan dan sebagainya. Dia tak ada pun gerakan satu gerakan Islam, dia tak ada kan. Banyak yang contoh kita tengok hari ni kan. So kalau nak ikutkan sejarahnya tu memang tak adalah, memang tiada yang dibukukan. Itulah maksud dengan kaitan inspirasi ni. Okey, terima kasih Ustaz. Itu saja soalan daripada saya. Seterusnya saya memberi ruang kepada Haji Syamil untuk menanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Hazi. Boleh dengar tak? Okay, boleh dengar. Okey, soalan daripada saya seperti yang Ustaz telah katakan tadi, yang Islam liberal ni ajaran yang bebas. Jadi terpulang pada mereka lah. Jadi soalan saya adalah, apakah perbezaan Islam liberal itu sendiri dengan ajaran Islam yang kita pegang sekarang ni? Alright. Okay, kalau nak dikatakan perbezaan antara Islam liberal dengan Islam yang sebenar kan. Okey, kalau ikutkan dia tiada tadi kaitan pun. Dia tadi dalam salah silap Islam tu, dalam Islam tu adanya liberal tadi. Sebab Islam ini dia menyeluruh. Dia kata syumul. Kan, melingkupi segala aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, adab dan sebagainya. Jadi maaf. Jadi kalau ikutkan perbezaan itu, kalau kita lihat kan, Islam yang sebenar itu Allah dah ceritakan dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Tersalah saya ayat 208 yang mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah ila akhir ayat. Okey. Ayat tu tadi, Islam yang sebenar ni Allah dah kata apa? Allah dah kata apa? Masuk saja Islam itu secara menyeluruh. Dia tak boleh. Bila kita dah masuk Islam ni, dia kena buat segala apa yang diajarkan oleh Islam. Dia tak boleh buat setengah-setengah. Dia tak boleh buat ikut suka hati dia. Kan? Bila masuk Islam ni, Islam itu contohnya kita puasa bulan Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan, memang kita wajib berpuasa bulan Ramadan. Ini kalau mengikut pandangan orang-orang Islam liberal, mereka yang liberal ini, bila bulan Ramadan diorang boleh puasa setengah hari, suka hati saja. Kan? Jadi perbezaan itu dia melihat pada bagaimana pegangan akidah dia. Bagaimana kepercayaan dia kepada Allah, bagaimana dia nak melaksanakan sesuatu benda itu. Jadi kalau nak ikutkan memang tiada kaitan liberal dengan Islam. Memang Islam. Liberal ni dia yang menyampuk adukkan unsur-unsur dia kepada dalam agama. Jadi dia sikit bahayalah kan. Jadi kalau kita lihat budaya, metodologi yang telah diajarkan
oleh liberal ni tadi, dia boleh merosakkan akidah pegangan orang Islam yang sebenar. Alright, itu saja. Terima kasih Ustaz. Jadi soalan seterusnya daripada saya juga adalah, boleh kami tahu tak kesan Islam liberal ni dalam kalangan Malaysia sendiri? Okey, kesan Islam liberal ni kalau dekat Malaysia, kita lihat kan, sebenarnya kesan ni sangat bahaya. Dan kesan Islam liberal ni, dia boleh melibatkan berkaitan dengan akidah. Akidah itu, bila kita dah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadi kita dah memang bersaksikan Allah dan juga bersaksikan Nabi Muhammad. Dia tak boleh berlari pada pandangan orang lain, mengikut dia, tak boleh. Sebab bila kesan dia, bila kita ni bebas dalam beragama, kita boleh buat apa jua yang kita nak, kita fikirkan, kita boleh buat kan. Tapi kita mengaku diri kita Islam. Tapi bila kita mencampur adukkan, contohnya pakai tudung. Okey, bila kita pakai tudung, okey, hari ni aku pakai tudung, besok aku nak pakai tudung. Sebenarnya Islam ajar itu adalah menutup aurat. Kan, menutup aurat. Wajib itu adalah menutup aurat. Jadi tudung tu tadi alat untuk menutup aurat. Jadi bila Allah suruh tutup aurat, tutup, jaga aurat kamu, jadi tudung tu tadilah akan menjaga aurat kita, pakai ni tadi. Jadi bila kesan ni, kebanyakan ni, kalau kesan ni banyaknya bahayanya kepada generasi yang sekarang lah. Kan? Kalau generasi sekarang ni, kalau kita lihat, memang dengan adanya Ustaz Instant, dengan adanya pelbagai kandungan media kat media sosial tu, diorang sesuka hati je mentafsirkan ayat-ayat Quran, dalam mengeluarkan hadis-hadis palsu. Padahal kalau kita ikutkan, memang betul lah hadis tu palsu. Hadis tu memang dhaif, memang maudhu', memang dah tak boleh kita ikut. Jadi bila anak-anak muda ni dengar, Ustaz tu cakap macam tu, dia tanpa kaji sidik, aku percayalah, bolehlah buat. Kan, itu yang berlakunya permasalahan dalam agama. Jadi bahayanya itu bila ada pemahaman macam tu, dia boleh merosakkan akidah. Bila merosakkan akidah, dia auto jadi sesat. Kan, faham? Dia auto jadi sesat ni, memang tak tahulah, kita dah terbatalnya lah kita punya syahadah tu. Walaupun kita ni masih pegang Islam dan sebagainya, kita agama Islam tapi tak ikut apa yang Islam ajar, tak guna juga. Kan? So dia kena betul-betul. Jadi kesan itu, macam saya cakap tadi, dia boleh merosakkan akidah seseorang tersebut. Bila rosak akidah tu yang adanya bunuh diri, stres, tiada hala tuju. Kan? Aku buat benda ni semua tak boleh, aku buat itu ni tak boleh. Dah kalau kata Islam dah suruh macam tu lah kita kena ikut. Dia tidak boleh mengikut apa yang dia fikirkan. Tapi generasi sekarang inilah yang sangat bahaya. Jadi apa yang mereka kena buat tu adalah betul-betul, maksudnya mereka kena betul-betul dengar dan faham apa yang telah diceritakan oleh ayat Quran. Itu saja. Baiklah, terima kasih Ustaz. Seterusnya saya serahkan pada Cik Syazwani. Terima kasih Haziq. So, Assalamualaikum Ustaz, saya Syazwani. So, soalan kita yang terakhir buat hari ini adalah bagaimana cara seseorang itu mengelakkan diri ataupun menghindarkan diri daripada ajaran tersesat dalam ajaran Islam liberal ni. Okey, baik. Alright. Okey, cara mengatasinya itu sebenarnya banyak jalan dan cara. Cuma tak nak je kena buat. Kan? Kalau ikutkan, ni saya teringat time kerajaan yang sebelum ni, time tu mantan Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia ada dedahan mencadangkan waktu kerajaan sebelum ni memang cerita Islam liberal ni sangat meluas. Banyak kan hadis-hadis palsu keluar, kata-kata yang kata ulama tu dahulu kalau kata macam inilah sahabat kata, memang waktu tu baik keluar. Jadi inisiatif yang mereka laksanakan, apa yang mantan Menteri Agama ni tadi laksanakan, adanya program yang menuntut ilmu berlandaskan ajaran yang distandarkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah.
Tu saya kata banyak je jabatan agama Islam negeri dah buat, tak nak je mereka ni buat. Jadi kalau individu tersebut sendiri yang tak boleh nak join program tersebut, dia susah kan. Mungkin dia ada masalah pengagutan, mungkin ada, tapi dia nak faham tentang Islam. Tapi bila dia nak faham tentang Islam, dia dah cara tu susah, dah tak ada cara lain. Sebenarnya ada cara lain kan. Kalau individu tu bermasalah untuk join program-program yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan agama, dia boleh sendiri jumpa berguru dengan ustaz yang betul-betul. Ustaz yang dia ni memang betul-betul dia belajar tentang ilmu tersebut. Ilmu fiqahnya, ilmu hadisnya, ilmu Quran ni kan. Jadi mereka ni dia kena betul-betul berguru. Carilah ulama-ulama yang terkini yang memang dia belajar tentang agama yang dengan betul. Jangan belajar dengan ustaz instan yang saya cerita tadi tu. Dengar saja ayat Quran dia cerita, ayat apa yang dia kata dia petik mana-mana. Dalam kitab ni dia kata orang perempuan ni boleh kahwin lebih daripada lelaki. Sebenarnya kalau Islam ni ajar tadi lelaki je yang boleh kan, perempuan tak boleh. Jadi bila dia berguru dengan orang yang salah, maka dia akan terima ajaran yang salah. Kalau dia berguru dengan guru yang betul, dia akan terima ajaran yang betul. Jadi solution yang mudah, pergi menuntut dekat pondok-pondok pengajian, dekat kelas-kelas agama. Banyak je kelas agama yang sekarang ni kan. Kita tengok ustaz ni level dia dah pangkat mana, dah peringkat mana, kan. Jadi dia dalam bidang apa. Jadi tafsiran apa yang guru-guru ni bagi tahu tak sama dengan apa yang instan tu tadi katakan. Jadi itulah cara yang saya rasa dia boleh menyelesaikan masalah berkaitan dengan orang yang suka berbebas dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Arif. Jadi kita dah sampai dekat penghujung sesi temu bual kita pada petang ini. So terima kasih lagi sekali Ustaz Arif, Ustaz Muhammad Arif sebab sudi luangkan masa dengan kami petang ini. So kami harap segala apa yang telah Ustaz share boleh jadikan kami dapat input ataupun bantu kami, bukan saja kami tapi rakan sekelas kami juga untuk masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, gula. Terima kasih.